Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syahrina binti Arifin, saya stokis Kuala Lumpur. Cantik tak? Tapi saya bukan nak jual tudung hari ni. Siapa yang nak tudung ni, buat pembelian RM200 akan dapat free tudung. Iaitu produk Pusat Rawatan Islam Darul Ruqyah. Produk ni untuk produk dalaman, jadi untuk luaran. Luaran ini adalah wangian aura sejuta bismillah dan 1000 bismillah. Okey, nak cerita sikit tentang sejuta bismillah. Yang mana kalau siapa ikuti episod saya yang pertama tu, saya bercerita tentang kan saya ada penyakit misteri, saya tak boleh tidur. Bukan tak boleh tidur, saya ada gangguan tidur. Bila saya tidur, saya mimpi berada di tempat yang sama setiap malam selama beberapa tahun. Selepas saya minum air ustaz, saya dapat mimpi dah tu. Dan lagi yang meyakinkan saya dengan Ruqyah Ustaz dah Ruqyah kan ya, dalam semua produk-produk Ustaz dah Ruqyah kan, iaitu Datuk Seri Ustaz Suhaimi dari Pusat Rawatan Islam Darul Ruqyah. Okey, Ustaz dah ruqyahkan semua ubat-ubat yang ada depan saya ni, semua dah diruqyahkan. Ini dah ada kira penawar lah dekat dalam, dah didoakan dekat dalam ubat ni. Okey, bila saya pakai, sebenarnya saya tak percaya lagi. Selepas jadi stokis ni, saya macam, betul ke apa yang aku buat ni? Okey, siapa yang nak tahu apa cerita saya tu, tengoklah episod pertama. Apa saya dah buat ni? Bila saya dah bawa balik ubat ni, apa aku dah buat ni, betul tidak aku buat ni? Ya, saya masih macam tak yakin. Tak yakin, saya tak tahu kenapa, mungkin ada gangguan lagi yang tak habis lagi dalam badan ni. Dan saya cubalah sejuta bismillah ni, sejuta bismillah. Cara pakai dia, gosok di nadi, kedua-dua nadi dan kening. Okey, cara pakai dia macam tu. Dan saya cuba masa nak tidur, saya cuba letakkan di kedua-dua nadi saya. Jangan sentuh ya, dah letak, biar macam tu, dah letak, dan dekat kening, kedua-dua kening. Lepas tu saya tidur, alhamdulillah, saya tidur nyenyak. Kalau mimpi pun dah tak ingat bila bangun pagi. Punya nyenyak ni tidur saya tu. Okey, saya nak sambung cerita saya seterusnya. Sebelum ni saya pergi tempat rawatan untuk pulihkan diri saya. Salah satu saya pernah pergi rawat dengan orang asli lah. Tapi dia bukan orang asli, dia mengamalkan cara orang asli merawat pesakit. Dan saya pergi sebab saya pergi dekat perawat tersebut sebab dah tak tahan semua gangguan terlampau teruk dalam badan. Gangguan macam-macam. Saya boleh nampak makhluk halus, dan bila saya dekat dalam rumah, macam saya nampak kelibat-kelibat benda-benda masuk. Dan bila waktu maghrib ada kelibat-kelibat masuk dalam rumah tu, saya boleh nampak lah. Dan suara-suara tu kadang-kadang saya boleh dengar. Okey, bila saya pergi dekat yang cara yang orang tu merawat, dia buat cara macam, orang kata dia ambil ilmu tu daripada orang asli. Dan saya pun pergi ingatkan, inilah dia orang asli, tapi bukannya dia orang Melayu kita dan orang Islam. Tapi dia mengamalkan, dia belajar dekat orang asli lah, cara merawat orang. Dan saya pergi dekat, hari pertama saya pergi dekat budak dia baik, muda lagi budak tu. Saya pergi buat rawatan dekat dia. Dan dia macam scan lah. Dia scan saya dan saya macam tak confident kat dia. Saya tengok dia, bila dia jumpy, dia apa semua, dia perlukan macam limau kalau tak silap saya. Dia dia ada siapkan limau, dah ada siapkan limau. Dia suruh mandi ke tak silap saya. Setiap kali saya bila pergi buat rawatan, saya kena mandi limau. Dan ataupun air bilasan terakhir lah, air dah, kalau nak ikutkan, bila saya buat rawatan, air ni dah jadi air laut. Dah jadi air laut punya, banyaknya air yang saya dah minum. Tapi saya masih tak pulih. Saya masih mengharapkan orang tolong saya. Tapi banyak tempat dah saya pergi, tak ada pun, tak pulih pun. Orang kata mana sakti, yang mana tak sakti. Sini ada yang dot sakti, dia kata. Itu inilah, cuba pergi. Dah pergi pun tak pulih. Dan yang keluar surat khabar, yang pernah keluar TV pun tak pulih juga saya. Dan saya pergi dekat yang rawatan yang budak orang asli tu.
rawat saya dia macam-macam betih, jagung tak salah, macam-macam yang dia minta lah. Dia minta tanah liat lah, dia minta tanah liat lah, macam-macam lah yang dia suruh siapkan. Dan ada benda yang saya tak boleh dapat, dia cuba dapatkan lah. Bayaran dia tak mahal. Kalau yang hari terakhir untuk rawatan dia perlukan 200 lebih lah. 222 ke macam tu lah. Nombor macam tu lah lebih kurang. Tapi saya tak ingat dah, minta maaf kalau saya salah. Lepas tu dia suruh saya mandi air tanah liat tau. Kalau nak tahu mandi air tanah liat tu macam mana, tunggulah video saya yang lagi satu nanti saya akan ceritakan. Saya ceritakan bagaimana dia buat tangkal lah dulu Dia cakap, okey, akak nanti akak bawa lah benang 3 warna. Benang tu warna hitam, 3 warna lah, tak kira 3 warna apa-apa, 3 warna. Dan dulu saya pernah lah, dulu masa kita kecil, nenek kita kalau kata bisul, pakai benang 3 warna, buat gelang ke, buat cincin ke, macam tu. Dan saya cakap, oh 3 warna benang, okey kot, ni bukan tangkal entah apa benda dibungkus ke apa, dia bagi ke, tak ada. Saya pernah dapat yang dibungkus juga pun, saya pernah dapat tau. Dan dia cakap, okey, siapkan benang tu cakap, nanti bagi kat saya, nanti saya buat gelang ke apa ke, macam mana. Dan saya siapkan lah. Saya siapkan benda tu. Hari yang seterusnya saya datang, okey, tinggalkan benang kat, nanti apa saya buat nanti akak datang balik. Okey, dia dah hari yang dia dah buat tu, saya datang balik. Akak pakai dekat badan benang ni, dia cakap. Okey, akak pakailah nanti, ada apa-apa? Tak ada, ni tak ada apa-apa, akak pakai je. Okey, saya pakailah. Saya pakai kat badan, tapi saya tak suka. Saya tak suka sangat pakai benda tu. Dan satu kali, bila saya terlupa letak macam saya nak mandi benda tu, saya salah letak. Lepas tu satu suara yang cakap, Ina, tu benang tu kau salah letak, kau letak kat situ, dia cakap. Saya cakap, bersuara ke benda tu? Dan saya ambil lah benang tu. Dia dah buat macam, dia dah macam anyam apa, macam tok cang tau. Macam tok cang panjang juga lah, boleh buat gelang kaki ke, gelang tangan ke, macam tu lah. Lepas tu saya ambil, saya inilah, ketepikan. Saya terfikir, suara tu suara siapa? Ke perasaan saya? Kemudian saya dah start macam hari-hari terfikirlah benda tu. Siapa apa benda tu benang ni ada penunggu ke apa macam tu. Saya lagi tak tenteram tau. Berubat ni lagi tak tenteram. Satu hari tu saya solat tiba-tiba macam ada suara masa tengah solat tu. Saya start solat tu, ada satu suara kata, Ina, habis amal kau. Dia cakap macam tu. Saya teruskan solat saya. Dah habis solat tu saya terfikir, habis amal makna selama hidup aku ni rugilah aku. Kalau aku mati nanti, Allah kata mana amal aku tak ada. Sebab aku kemungkinan besar kita dah melakukan syirik kan. Kita pakai benda-benda yang bukan-bukan, tak tahu apa benda yang dia buat sebenarnya. Dan saya ambil benang tu, saya masukkan dalam Quran. Saya pesan kat husband saya, saya disimpan benang yang kita pergi berubat tu, saya simpan dalam Quran. Benang tu saya takutlah dia macam ada bercakap dengan saya. Dan saya dah simpan benang tu. Hari yang seterusnya saya pergi berubat lagi untuk rawatan seterusnya. Saya cakap, saya ambil benang tu lah, saya keluarkan benang tu daripada Quran. Kalau tak silap sebelum simpanan Quran, saya pergi buat rawatan lagi. Lepas tu saya cakap dengan budak tu, dia macam bersuara lah, benang ni ada apa-apa ke? Tak ada kak, tak ada apa-apa kat dalam dalam tu. Dia cakap, okey, tak apalah Rik, akak kita sebenarnya nak suruh dia buang, tapi kita nak cakap dengan dia macam takut nanti dia marah ke apa, dia buah kita lagi teruk. Lepas tu saya saya simpan je dalam Quran. Saya cakap dengan husband saya tak tahu nak buang macam mana, nanti saya tengoklah macam mana cara-cara untuk buang benda-benda macam ni. Tapi kalau saya tak sempat buang, kalau saya mati, buatlah sesuatu. Saya cakap kan, jangan ada masa saya nazak, jangan ada barang ni dekat dalam rumah. Saya kata
kata. Sebab saya cara nak buang tu saya takut salah. Saya takut bukan saya je kena benda-benda ni, saya takut suami dan anak-anak kena. Saya rasa kalau dia orang kena, saya lagi teruk lah. Sebab saya kemungkinan besar, saya rasa saya boleh tahan kalau saya yang sakit. Tapi kalau suami dan anak-anak sakit, saya rasa saya tak boleh hidup. Dan nak dengar ke boring ke ni cerita saya ni? Kalau nak tahu saya banyak lagi cerita saya sebenarnya. Kalau okeylah, saya habiskan cerita saya ni. Kalau nak tahu tentang etanaliat tu, nanti video saya yang ketiga. Okey, last kali ni saya pendekkan cerita. Saya punya benang yang ada penghuni tu, saya cuba buat istikharah. Saya buat istikharah nak tahu kenapa benang tu bercakap dengan saya. Dan dalam saya dah buat istikharah tu, saya bermimpi, saya bergaduh dengan husband saya dalam mimpi lah. Mimpi saya dah selepas buat istikharah tu, saya bermimpi saya bergaduh dengan suami saya. Lepas tu saya merajuk pergilah dekat luar. Kat luar bukan luar mana, kat depan pintu rumah. Saya pergi kat depan pintu rumah, ada jin besar sangat jin tu. Dan saya pergi dekat jin tu, saya duduk atas pangku tu, jin tu macam peluk saya macam tu lah, macam baby tidur dekat pangkuan ibu, macam tu lah. Saya tidur dekat jin tu. Lepas tu saya cakap dengan husband besok pagi ni, saya cakap dengan husband, memang betul lah ada penunggu dalam benang tu. Saya kata, saya tak nak simpan, saya nak buang. Saya nak buang dan saya cara buang dia, saya tak ingat. Saya ada tengok YouTube saya tak tahu, tak jumpa cara buang. Macam saya banyak tak percaya lah. Saya ni sebenarnya banyak tak percaya, dan saya cuba, sebab kalau kita nak buang benang tu ringan. Kalau kita nak buang dalam air, kita nak campak dalam air, kita takut tersangkut mana-mana. Saya potong limau, saya masukkan benang tu dekat dalam limau, dan saya ikat bungkusan limau tu kan. Lepas tu saya pergi kat sungai, saya campak limau tu. Dan pernah masa saya buat rawatan dengan orang asli ni, yang saya pernah disuruh mandi limau semua. Limau yang saya buang, limau hasil mandian saya tu, limau balance limau, perahan limau tu, kulit limau tu disuruh buang dalam sungai. Bila saya buang dekat dalam sungai, saya pergi dekat KL lah, ada satu sungai besar kat situ. Saya berdiri atas jambatan. Lepas tu saya campakkan bungkusan limau tu, bergegar jambatan tu. Saya rasa macam ada tak kena, hati saya tak tenteram. Saya berubat, hati saya tak tenteram, dan saya tak pulih. Saya bukan makin pulih, dan saya boleh lagi nampak makhluk-makhluk halus. Kalau saya pergi dekat rumah siapa-siapa ke, saya masih lagi nampak benda-benda halus, dan saya punya badan pun sakit-sakit, selalu sakit-sakit. Dan selepas saya dah bungkus benang tu, saya dah buang, saya buat istikharah lagi. Dan saya buat istikharah lagi, saya dapat petunjuk yang makhluk tu dah pergi ke sungai lah. Sungai tu, tapi keadaan dia, saya tak tahu, keadaan dia bertukar daripada hitam jadi bersih keadaan makhluk tu lah. Dan dia pergi di sungai yang bersih lah. Dan itu saya dah selepas tu saya tak pergi buat rawatan lagi dengan orang yang perawat orang asli tu lagi. Dan kalau nak tahu cerita saya seterusnya, tengoklah video saya yang ketiga ya. Terima kasih kerana setia menunggu dan mendengar cerita-cerita saya ni. InsyaAllah jangan lupa produk saya ni, yang dua ni, dan dapat free tudung bawal Iris. Jangan lupa ya. Kalau nak order, telefon saya 0111 011 2135 6599. Okey, Assalamualaikum.